Oke, kita mulai balik. Selamat pagi murid-murid. Yang semangat sedikit, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 7. Yang pertama adalah deskripsinya. Buat namanya. Yang pertama, tunjukkan satu kerja, tenaga, dan kuasa. Basically, macam mana cara mengira kerja sama dengan tenaga. Kerja yang dilakukan sama dengan tenaga. Jadi untuk satu kerja, kita mau kira macam mana ataupun berapa tenaga yang digunakan. Sebagai contoh, kamu angkat beg dari sekolah pergi sini, berapa tenaga yang kamu guna pakai untuk angkat beg itu dari rumah kamu pergi sini. Oke? Untuk kira kuasa pula, kuasanya cara pengiraan adalah kesinambungan daripada cara mengira tenaga. Dia cuma tambah massa saja. Massa, jarak, berat. Dia cuma tambah massa saja. Itu kamu tengoklah video ini dulu. Sekiranya ada soalan, kalau kamu akan tanya sedikit. Oke? Dan pasti juga coba kan sedikit. Seterusnya kita akan buat quiz yang terakhir, modul mau kerja rumah kah, mau buat di sini. Mau kerja rumah kah, mau buat di sini. Gue udah bagi kamu kerja rumah kan modul. Modul yang kerja rumah itu kita kerja rumah ini. Modul yang seterusnya kamu buat sebagai kerja rumah kan terus atau selepas quiz kita buat di sini. Buat di sini, siapa saja buat di sini, angkat tangan. Di atas pagar disuruh modul. Nanti 7.2 dengan 7.1 membuat selepas habis kelas kah? Kita buat di rumah. Cakap lah pakai. Cakap. Di rumah. Oh, rumah. Semua malas kali ini. Oke, kamu tengok video ini sepanjang 16 menit saja. 17. Ini juga jiwa, handsome juga. Ini handsome. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung kepada sains dengan 3 PSSM bersama saya Dr. Ibrahim. Hari ini kita sambung bab 7 bab baru iaitu tenaga dan kuasa. So dalam bab 7 ini kita ada beberapa subtopik. Yang pertama ialah 7.1 kerja, tenaga dan kuasa, 7.2 tenaga keupayaan dan tenaga kinetik, dan 7.3 prinsip keabadian tenaga. So kita akan pergi satu persatu. So slide hari ini kita akan pergi kepada topik yang pertama iaitu kerja, tenaga dan kuasa. So dalam 7.1 kerja, tenaga dan kuasa kita ada dua sahaja hasil pembelajaran. Yang pertama mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan seharian, dan yang kedua menghubung kaitan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Untuk topik kerja, tenaga dan kuasa ini biasanya soalan yang dibutuhkan pada pengiraan. So memahirkan berarti mereka soalan-soalan yang berkaitan dengan ini kita perlukan pengiraan. Yang pertama sekali kita pergi dahulu kepada kerja. Apa itu kerja? Jumlah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu objek daripada satu tempat ke tempat. Ini adalah definisi kerja. Kerja ialah jumlah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya berapa jumlah tenaga yang kamu gunakan untuk menggerakkan sesuatu benda dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Paham? Badan kamu bukan. Badan kamu guna. Kalau kamu mau kira berapa jumlah tenaga yang kamu guna pakai untuk bergerak dari depan ke belakang, macam beginilah. Contohnya objek dengan kotak. Kita nak gerakkan kotak tu daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kotak tu akan bergerak. So kerja sudah dilakukan. So definisi lain bagi kerja ialah hasil darab daya F dan sesaran S dalam arah daya. Kita pastikan daya dan sesaran itu sama arah. Barulah kerja ni. So
formulanya ialah W ialah sama dengan F darab dengan S, iaitu W kerja, F ialah daya dan S ialah sasaran. So kena ingat arah sasaran mesti sama dengan arah daya. Okey. So kerja, kita pergi dahulu kepada satu perkara yang kita kena ulang kaji balik, iaitu S, iaitu sasaran. Apa itu sasaran? Sasaran adalah jarak antara titik akhir dan titik mula. Okey. Contohnya kita ada dua titik A dan titik B, atau titik mula dan titik akhir. So sasarannya ialah daripada dua titik ini sahaja. Contohnya satu lagi, kita ada titik mula, lepas tu kita ada perjalanan yang mereka bengkok yang berakhir di titik akhir. So maknanya sasaran tu bukan yang bengkok tu, sasaran tu ialah antara titik mula dan titik akhir sahaja. So dia ialah jarak yang teringkap antara dua titik. So kerja unit SI nya ialah joule, iaitu J. 1 joule tenaga ialah kerja dilakukan apabila daya 1 Newton N digunakan untuk gerakan objek sejauh 1 meter. So sudah jadi paham apa formula untuk mengira kerja? W sama dengan F kali S. F adalah apa? Daya. S adalah sasaran, bermaksud ya, basically sasaran adalah daya. Jarak sesuatu benda itu digerakkan. Jarak sama ada depan, belakang, kiri, kanan. Untuk daya pula, daya cuma ada satu apa aja, atas, bawah, atas. Oke. Kalau kamu ada soalan terus begitu aja. Yang 1 joule ni sama dengan 1 Newton meter. Dan unit Newton meter juga digunakan oleh kuantiti fizik bagi momen daya dan tenaga. So kita pergi kepada contoh kerja. Mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan graviti. Katakan abang ni mengangkat kotak, okey, dengan daya 20 Newton secara menegak. Okey, jadi berat kotak ni ialah 20 Newton dan daya dilakukan untuk melawan graviti ialah 20 Newton juga. Okey, so sasarannya ialah 1 meter. So kita tengok dahulu, kita masukkan dalam formula W sama dengan F darab dengan S, dan daya ialah 20 Newton secara menegak. Sasaran 1 meter pun menegak juga. So kita tengok arah sasaran dan arah dayanya ialah sama. Jadi kerja dilakukan. So kita masuk ke dalam formula kita, W sama dengan F darab dengan S. Jadi F ialah 20 Newton, S adalah 1 meter, jadi 20 Newton meter ataupun 20 joule. So kerja yang dilakukan ialah sebanyak 20 joule. So kita pergi pula kepada contoh yang lain. Menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Okey, katakan pakcik ni tolak troli. Okey, sejauh 10 Newton. Sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Okey, tolak troli. Okey, daya tolakan ialah 10 Newton dan sasarannya ialah 5 meter. So kita masukkan dalam formula dahulu, W sama dengan F darab dengan S. F ialah 10 Newton secara mendatar dan sasaran ialah 5 meter pun secara mendatar. Jadi mendapati syarat iaitu arah sasaran sama dengan arah daya. Jadi masukkan dalam formula W sama dengan F darab dengan S, 10 Newton darab 5 meter, iaitu 50 Newton meter ataupun 50 joule. So kerja yang dilakukan ialah 50 joule. So kita nak tengok beberapa situasi, adakah yang kita buat selama ni dikira kerja atau tidak. Okey, dari segi sains lah. Okey, yang pertama sekali mengangkat berat. Okey, yang kedua kita menolak dinding, dan yang ketiga kita berdiri saja, yang keempat kita mendayung sampan. Okey, Okey, di antara 4 gambar ini, mana satu yang kamu rasa boleh didefinisikan sebagai melakukan kerja? Satu. Ini kenapa? Ini bukan kerja. Mana satu? Kenapa? Kenapa? Okey, sedang dalam kumpul satu. Tangan, yang kursi. Katakan. Okey, kenapa? Turun tangan. Kenapa?
menengah untuk mengira kerja kita perlu ada yang pertama daya, yang kedua besaran. Mungkin kamu susah mau paham kalau dia punya sebutan begini. Tapi untuk kamu lebih paham, daya adalah berat ataupun isi. 20 Newton itu maksudnya 20 kilo. 1 Newton bersama dengan 1 kilo. Ya? Kalau tidak, ada yang tidak tahu kenapa kotak itu tiba-tiba dia letak 20 Newton bukan 20 kilo. Dan dia, kenapa dia tidak letak 20 kilo? Sebab dia adalah jisim melawan graviti, bukan berat sesuatu berat. Contoh ini, memang betul beratnya adalah dalam 1 kilo lah. Kalau ingat ini maksudnya apa? Ciplak atau ciplak? Won, tiruan. Ciplak. Kita pernah tahu maksud ciplak apa? Ciplak, tiruan. Oke, kita balik. Daya itu bermaksud berat ataupun jisim. Sesaran pula bermaksud sesaran. Sesaran kita selalu kaitkan dengan ombak. Ya, ombak bergerak ini apa? Ombak bergerak macam ni kan? Ombak pasti ini kan air. Ombak jatuh satu titik air, satu titik pen ini kamu jatuh di atas air. Ombak boleh bergerak. Kan? Tidak tiba-tiba bergerak satu arah saja kan? Sesaran ombak jika mau belajar okay. Sesaran maksudnya adalah jarak. Jarak dan daya ada dua jenisnya. Yang pertama apa? Pergerakan daya dengan pergerakan sesaran. Ada dua jenis ya. Yang pertama apa? Yang pertama menegak. Yang kedua mendatar. Satu lagi syarat untuk kamu kira berapa kerja yang dilakukan. Daya dengan sesaran mestilah bergerak bergerak di arah yang sama. Paham tak? Saya contoh dari tadi. Contoh, ini dayanya kan. Daya itu bergerak sekarang macam mana? Mendatar atau menegak? Kamu tahu nggak mendatar macam mana? Mendatar itu begini, menegak itu dari atas ke bawah. Untuk mendatar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau depan ke belakang atau belakang ke depan. Sekarang ini daya yang ada dekat sini yaitu di pemberat bergerak di arah yang mana? Bergerak mendatar. Kemudian nampak bodybuilder sini kok jalan ke apa? Berat. Oh, hanya begini. Begini maksud berdiri tegak, menegak ke atas. Daya bergerak ke atas. Yang orang ini waktu angkat berat, dia bergerak macam mana? Apa pergerakan yang dia buat? Dia berdiri kan? Berdiri sama dengan menegak. Jadi sesaran ataupun jarak dia berdiri, dia punya arah adalah menegak. Daya ataupun berat yang dekat sini bergerak dari atas ke bawah. Maksudnya dia juga menegak. Kenapa perlu sama? Kenapa daya sesaran dengan daya sesaran? Arah daya dengan arah sesaran perlu sama baru kita boleh mengira kerja.
Ada yang boleh jawab? Sebagai contoh lah. Ini adalah logika. Ini adalah logik. Sebagai contoh. Itu berdiri di sini kan, satu angka terus. Itu boleh dikira sebagai kerja. Kenapa tidak? Wajah, coba jawab. Kenapa tidak? Dua angka begini. Apa yang ada? Rusia adalah daya. Sesaran dekat sini yang kita ukur adalah tangan cikgu yang bergerak. Cikgu memang tidak bergerak. Coba kamu bayangkan arah daya itu begini. Gimana? Sesaran itu ini kan dia menegak. Tidak logik bang. Cuma apa? Coba kamu. Tiba-tiba dia begini. Paham nggak? Mana rumah? Arah daya itu bergerak ke atas. Tiba-tiba arah sesaran itu bergerak begini. Gimana? Oke, kamu bayangkan kursi ini tiba-tiba naik, tapi tangan cikgu yang angkat kursi ini bukan naik begini. Macam mana kursi itu ada di atas? Tidak logik kan? Jadi kerja tidak boleh dikira. Jadi untuk memastikan kerja itu boleh dikira, daya penggerakan itu menegak mestilah sama dengan tangan cikgu angkat di atas. Macam mana tiba-tiba kursi itu ada di atas? Kalau kursi gerakan, itu laku ini. Macam mana boleh ada di atas? Magic naik gitu. Garap mau pahamin itu lah. Ada soalan? Mau bantu makan gula-gula? Kasih lihat sini untuk beli yang gula. Lanjut gerak. So bagi situasi yang pertama iaitu kita angkat berat. So kita melakukan kerja kerana apa? Kerana objek yang kita angkat tu bergerak daripada bawah naik ke atas. So dikira kerja. So ada daya dan ada sesaran. Untuk situasi yang kedua pula, kita ada daya tolak dinding. Katakan kita tolak dinding sebanyak 30 Newton. Tetapi dinding itu tidak bergerak, tak ada sesaran. So tidak dikira kerja. Yang ketiga pun tidak dikira kerja kerana kita berdiri saja, tak ada sesaran. Okey. Yang keempat, kita mendayung sampan dengan kekuatan ataupun daya tertentu, katakan 10 Newton ke. So sampan tu bergerak daripada titik A ke titik B beberapa meter. Okey, sesaran ada dan daya ada dan sama arah, so dikira kerja. So inilah contoh-contoh yang kita buat dalam kehidupan seharian kita. Ada yang tidak dikira kerja dan ada yang dikira kerja. Okay? Contohnya macam kita nak tengok kat sini kepak ni, katakan awak berjalan. So kalau kita berjalan, adakah kita ni dikira melakukan kerja? So kita ada sesaran sebab kita berjalan dari titik A ke titik B katakan 5 meter. So daya yang terlibat ialah berat kita, yang ke bawah, dan kita perlukan daya ke atas untuk melawan graviti. So apabila macam ni, arah sesaran tidak sama dengan arah daya. Okay, sebab daya itu ke bawah dan sesaran itu ke kanan. Okay, sesaran mendata, daya menekan, jadi tidak sama arah. Jadi kita tidak dikira melakukan kerja. Okay, contoh yang kedua, kita berjalan sambil kita mengangkat beban. Okay, so kita ada sesaran dan kita ada daya iaitu berat bed tadi, berat beban tadi, dan perlukan daya graviti naik ke atas sebab kita angkat berat. Okey, so daya naik ke atas menegak, okey, dan sesaran mendatar, jadi tidak sama arah. So arah sesaran tidak sama dengan arah daya. Jadi kita tidak melakukan kerja. So apabila ada soalan dalam exam ke nanti ke, kalau kita berjalan sambil angkat barang, contohnya kita berjalan dekat tak ada sepeda, so soalannya hitung kerja yang dilakukan. So kosong je. Kita tidak dikira melakukan kerja. Okey, faham? Alright.
So kita nak tengok pula kepada mengira kerja yang dilakukan. Contoh yang pertama, kita naik tangga. Raja menunjukkan seorang lelaki yang mempunyai berat badan 600 Newton menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Hitung kerja yang dilakukan. Okay, masukkan dalam rumus dahulu. Mengingat rumus ni, W sama dengan F darab dengan S. So F yang terlipat ialah berat, okay, melawan graviti, okay. So jadi berat ataupun daya itu ialah 600 Newton dan sasarannya ialah 3 meter, S ni ialah 3 meter. So kita masukkan dalam rumus W sama dengan F darab dengan S. F ialah 600 meter, S ialah 3 meter. So dapat 1800 meter ataupun kita tukar kepada unit SI iaitu 1800 Joule. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita naik tangga juga tapi kita angkat beban. So Raja menunjukkan seorang lelaki yang mempunyai berat badan 500 Newton dengan beban di belakangnya 100 Newton menaiki tangga dengan tinggi tegak 5 meter. Hitung kerja yang dilakukan. So kita masukkan dalam rumus W sama dengan F darab dengan S. Okey, so beban ataupun berat badan dan beban kontak ke bawah. Okey, jadi ada daya yang naik ke atas untuk melawan beban dari itu. So F ialah beban dan berat badan dan S ialah tinggi tangga tadi. So F ialah 500 Newton tambah dengan 100 Newton, iaitu berat badan lelaki ini dan berat tambah dengan berat beban tadi. So dapat 500 Newton, okey, tambah dengan 100 Newton. So sasaran dengan 5 meter. So jadi 600 Newton darab dengan 5 meter jadi 3000 Newton meter. Kita tukarkan kepada unit SI iaitu 3000 Joule. Okey, tadi kenapa dia kira dia tambah 500 dengan 100 Newton? Dan berjawab sebab kamu juga dikira sebagai beban. Okey, paham tadi? Berat kamu juga dikira sebagai beban yang kamu pikul tiap hari. Nah, itulah kamu punya. Sebagai contoh, Maida, berapa kamu punya berat? Banyak kan? Oke, tips pada lelaki adalah sangat tidak sopan perempuan tanya lelaki, dia tanya lagi perempuan juga. Lelaki tanya perempuan yang punya berat badan, lalu cukup tanya, Maida, berapa kamu punya berat? Berapa? 47. Oke bang, 47 berat badan si Maida. Berat badan dia itu, itulah beban yang dia bawa setiap hari. Bagi contoh, bila dia naik tangga, dia sebenarnya sedang menggerakkan beban sebanyak ataupun seberat 47 kg naik ke atas. Okay. Apabila dia bawa beg pula, beg ke Maida berapa beratnya? Nah, kira lah 3 kilo lah punya beg. Sampai ya dia gitu. Kalau mau ke sekolah, asik. Oke lah, bawa aja lah 3 kilo. Tadi kan seperti itu sudah. Jadi apabila si Maida menaiki tangga daripada tingkat 1 ke tingkat 3, ini berat si Maida. Saya mau bagi bang, 7 kilo. Bag yang dibawa 3 kilo. Ada tambahan lagi nggak? Enggak, tiap hari mau ini. Jadi jumlah keseluruhan berat ataupun beban yang dia tanggung menaiki tangga daripada tingkat 1 di kelas ini adalah berapa? 50 kilo. Oke. Sama juga yang dekat sini. Berat di lelaki bakal bermain Maida yang sangat datang adalah 500 Newton. Oke. Dan berat kotak yang dia bawa naik adalah 100 Newton. Kamu kena ingat, untuk mengira kerja semua beban mesti dikira. Paham? Kalau tiba-tiba di sini dia bawa lagi bag si Maida 3 kilo, dia kiralah 30 Newton. Tambah lagi di sini 500 tambah 100 tambah 30 Newton. Belum Maida praktek kan bisa. Oke, itulah sebabnya kenapa ditambah. Semua beban itu perlu dikira untuk mengira kerja. Oke.
joule. Contoh yang ketiga, kita nak angkat kotak naik ke atas almari. Rajah menunjukkan Ahmad letak sebuah kotak berisi 15 kg dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ahmad? Anggapkan daya graviti yang bertindak ke atas objek berisi 1 kg ialah 10 Newton. Okey, kalau soalan berkaitan dia tak bagi daya dalam bentuk Newton, dia bagi dalam kilogram, kita kena tukarkan dahulu. Okey, iaitu kita darab sahaja dengan 10 Newton. Sebab kita daya graviti yang bertindak ke atas objek yang mempunyai isim 1 kg, kita kena darab dengan 10 Newton. Jadi pada kotak ni 15 kg darab dengan 10 Newton, iaitu 150 Newton. So sasarannya nak 2 meter, masuk sahaja dalam formula. 150 Newton darab dengan 2 meter, iaitu 300 Newton ataupun 300 Joule. Okey, so kita pergi pula kepada tenaga dan kuasa. Apa itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Ini SI-nya ialah Joule sama dengan kerja. Apabila 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam keadaan daya, tenaga sebanyak 1 Joule telah digunakan. Contohnya, objek ni kita tolak dengan daya 1 Newton. Okey, tolak kontak di dalam 1 Newton. Lepas tu kontak ni bergerak sejauh 1 meter, bermakna 1 Joule tenaga telah digunakan. Itu konsep tenaga. Okey, konsep tenaga yang lain. Tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain apabila kerja dilakukan. Kerja merupakan medium perantaraan untuk memindahkan tenaga daripada satu objek ke objek yang lain. So, apabila kita buat kerja, tenaga itu akan dipindahkan. Contohnya, kita mengangkat berat, kita lakukan kerja. Ya, jadi tenaga yang dipindahkan ialah tenaga kimia, kita tukar kepada tenaga keupayaan. Tenaga kimia itu adalah daripada kekuatan kita sendiri dan badan kita itu melakukan proses kimia. So, kita dapat kekuatan. So, tenaga itu akan ditukar kepada tenaga keupayaan untuk objek daripada bawah naik ke atas. Okey, yang kedua ialah kita balik pula tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okey, so tenaga keupayaan dan tenaga kinetik ini kita akan belajar next slide lah. Okey, kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa ialah kadar melakukan kerja ataupun kadar pemindahan tenaga. Kuasa P power sama dengan kerja yang dilakukan, W dibahagikan dengan masa yang diambil untuk ditugaskan, P sama dengan W bahagi dengan T. Maksudnya, beli SI bagi kuasa ialah watt pakai W, kita dah jumpa yang ini dalam 46. Unit lain bagi kuasa ialah horsepower, HP, artinya kuasa kuda, iaitu bersamaan 1 horsepower bersama dengan 246 watt ataupun 4 watt kan. Jadi kalau kita tengok kuasa kereta katakan 1.5 tu, maknanya katakan kereta, contoh kereta Asia 1.0 horsepower, bermakna 1,000 horsepower. So kita darablah 246 darab dengan 1,000. Okey, so itulah kuasa yang ada pada kereta tersebut. Okey, so kenapa dia punya kuasa kuda, tak punya kuasa kambing, kuasa ayam. Okey, ni kalau tadi soalan dalam video bawah ni nanti saya share kenapa kuasa kuda ni digunakan tak menggunakan bila kambing ke. Alright. Okey, apabila 1 Joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, 1 watt tenaga telah digunakan. Okey, kalau kita lakukan satu kerja dalam masa tempoh masa 1 saat, bermakna 1 watt tenaga kita telah digunakan. Alright. So 1 watt sama dengan 1 Joule per second. Okey, tapi kita nak mudah faham, kuasa akan tinggi jika kerja yang dilakukan dalam masa yang singkat. Contohnya, Superman dengan orang menggunakan orang kita biasa kita lah, Superman lah. Okey, so siapa yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi? Okey, mestilah Superman. Kenapa? Sebab Superman ni, dia boleh lakukan kerja dalam masa yang singkat. Sebab dia dah kuat, lagi pantas. Okey, so maknanya, sebabkan Superman ni Superman, dia yang berkuasa power yang lebih. Ini konsepnya lah. Contohnya kita ada dalam pertandingan antara Superman dan orang biasa ni, kita seorang kat kotak daripada ketinggian 5 meter, siapa yang dapat cepat kat kotak? Mestilah Superman sekali lagi kan. So Superman lah kuasa yang lebih tinggi. Alright, so kita pergi kepada contoh pengiraan kuasa senang saja. Dikatakan Spiderman yang mempunyai berat 500 Newton memanjat bangunan setinggi 50 meter dalam masa 30 saat. Itu kuasa Spiderman. So bermula sekali kita nak balik rumus kuasa P sama dengan W bahagi dengan T. So kita kena cari dahulu W. So kita ingat balik contoh tadi, itu sama dengan F dalam S. Okey,
So, kerja yang dilakukan oleh eksperimen ini ialah S dari 500 meter, S dari 50 meter, so dapatlah 25,000 liter ataupun 25,000 joule tenaga S dari makanan kerja. Lepas tu kita dapat kerja kita masukkan dalam rumus kuasa. Okay, masukkan saja, so 25,000 joule bahagi dengan masa 30 saat. Okay, so dapatlah 833.33 joule per second ataupun juga pada UNSI 833.332. So itu ialah kuasa bagi eksperimen. Okay, mudah saja. Alright. So contoh perkiraan yang kedua. Okay, katakan Arif menarik sebuah troli dengan daya 50 Newton sejauh 3 meter dalam masa 8 saat. Hitung kuasa Arif. Okay. So dia tarik beban di troli ni dengan daya 50 Newton dan sejauh sasarannya ialah 3 meter. So arah sasaran dan arah daya sama mendatar. So dikira kerja dilakukan kan. So kita cari kerja dahulu berapa. So F darab dengan S 50 Newton darab dengan 3 meter dapat 150 Newton meter ataupun 150 joule. Lepas tu kita masuk balik dalam rumus kuasa tadi. So P sama dengan W bahagi dengan T, 150 joule bahagi dengan masa 8 saat dapatlah 18.75 joule per second. So maknanya tukar UNSI 18.75 watt. So itulah kuasa yang dilakukan oleh Arif tadi untuk menarik beban. So senang saja nak cari kuasa, kena cari kerja. Okay, lepas tu bahagi dengan masa dapat kuasa. Alright, so habis kita dah belajar perkara kerja, kuasa, tenaga. So kita jawab soalan yang saya sediakan ni untuk mudahkan faham. Okay, tak lebih. Mau jawab apa? Tulis dulu lah. Tapi sebelum itu juga masih faham dulu apa? Okay. Pada soalan berkenaan dengan tenaga dan kuasa. Yang pertama kita belajar pasal yang lain betul. Kita ulang 2-3 orang yang lagi di kelas ini. Lagi itu tak bersuara. Perempuan tak wakil. Yang pertama kita belajar pasal apa? Nah, apa yang pertama? Kerja. Yang kedua baru kita belajar pasal kuasa dan tenaga. Tenaga lepasnya kita belajar pasal kuasa. Tadi dia sudah bagi green sah. Apa yang kita akan belajar untuk kelas seterusnya, kelas 7.2 kita akan belajar pasal tenaga dan pertukaran tenaga. Yang dia cakap tadi itu kan, bila kamu angkat beban daripada atas ke bawah, pertukaran tenaga adalah tenaga kimia ke keupayaan. Ataupun kalau kita tengok tadi di sana, tenaga kinetik, tenaga pergerakan. Dari kimia ke kinetik. Kenapa dicakap tenaga kimia? Kenapa dia cakap tenaga kimia? Orang menjawab. Kenapa? Sebab makanan yang kamu makan itu menghasilkan kimia yang memberikan tenaga kepada badan. Apa contoh bahan kimia yang dihasilkan oleh makanan yang memberikan tenaga kepada badan? Apa? Apa dia? Kamu sebut ke segala jenis vitamin yang ada di muka bumi yang kita boleh dapat daripada makanan. Vitamin C, vitamin D, vitamin E. Apalagi nutrien. Nutrien penting yang dapat daripada makanan. Okay. Makanan yang kita makan itu memberikan kita tenaga. Itu adalah tenaga kimia. Dan apabila kamu melakukan pergerakan sebagai contoh mengangkat beban, tenaga kimia itu ditukarkan kepada dari dalam badan kamu dan segera kamu punya tangan di atas itu menjadi tenaga keupayaan. Okay. Dan kiranya semua benda yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Kinetik maksudnya pergerakan. Okay. Ini untuk kita belajar next slide, next 7.2 itu sebagai apa saja. Ingat, kinetik adalah pergerakan. Semua pergerakan daripada tenaga kinetik. Okay. Semua benda yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Right? Okay. Ini adalah tadi formula untuk melakukan kuasa. Mengira kuasa. Yang pertama
kuasa diwakili oleh simbol apa guys? Laki sudah tidak baca, apa lah? Simbol apa? Simbol P. Kamu sebetulnya kau makan mie goreng pagi-pagi orang kalau mengantuk ini menang kecuali dia lah tiap hari lah tengah hari tahun ya. Unit SI bagi kuasa. SI tahu apa dia? Apa maksud SI? Si. Apa maksud SI? Apa dia maksud SI? Apa maksud SI? Kepala. SI bermaksud scientific. Anak-anak sekalian, scientific. Buat kolektor sertifikat. Kolektor sertifikat. Semua benda di dalam istilah sains. Contoh pen. Pen dalam istilah sains dia ada istilah sendiri. Tidak tahu, lupa. Tapi dia dipanggil sebagai istilah scientific, istilah akademik, istilah matematik. Istilah matematik kan ada kan? Istilah scientific itu adalah istilah yang digunakan apabila kita melakukan penyelidikan. Bila membuat research, kamu kena pakai spesifik yang punya nama apa? Sebagai contoh, sebagai kamu contoh lah. Apa Pak? Bunga yang warna kuning itu? Bunga melati ya? Dapun yang ada kan ditanam di sekeliling kita nih yang flower bunga teh ayam. Bunga teh ayam nama saintifiknya adalah Chrysanthemum ignata. Itulah nama saintifiknya. Nama panggilannya adalah bunga teh ayam. Tapi kita selalu panggil bunga teh ayam kan. Bunga merah, lupa apa namanya. Bunga merah, something macam itu. Tapi nama lokal kita adalah bunga teh ayam. Tapi bila kamu melakukan penyelidikan, namanya adalah Chrysanthemum ignata. Kalau tidak salah lah, kita cek balik. Itu adalah unit SI bagi kuasa. Dan cara untuk mengira kuasa ada dua. Formulanya ada satu. Oke, dalam 7.1 ada dua formula saja yang kamu ingat. Selain daripada itu, yalah, tuliskan yang lain. Kamu ingat dua formula. Yang pertama adalah apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar pasal 1 kerja, kedua kuasa. Kerja diwakilkan dengan huruf W. Kuasa diwakilkan dengan huruf B. Mana cara mengira kuasa kerja? Kerja dulu. Ya, go. Kenapa kamu slow nih? Cakap sahabat kuat. Oke. Daya diwakilkan dengan huruf S. Saran diwakilkan dengan huruf S. Oke. Dan untuk formula mengira kuasa pula, kamu boleh tidur di sini. P sama dengan W bahagi T. W adalah kerja, T adalah massa. Kita yang sini satu bagi tahu kamu. Di semua kertas penyelidikan, kalau kita bisa di Google, semua formula yang melibatkan massa, simbolnya adalah tidak akan berubah. Ini biasa, bila kamu jumpa begini kan, mata air separuh pancing, separuh jangkar nih, separuh jangkar, separuh pancing. Ini adalah simbol massa. Dia jangan berubah. Sebelum buat penyelidikan berubah, ini adalah simbol yang berubah. Okay? Kenapa T dalam bahasa Inggris adalah time? Massa adalah time dalam bahasa Inggris. Okay? Kalau dan orang yang pertama membuat adalah orang putih. Satu dia PT di depan. Kalau orang pertama yang kasih jumpa formula untuk buat kira massa macam mana kasih masuk dalam formula ke orang Melayu, kemungkinan dia punya formula adalah N. Tapi yang jumpa bukan. Yang jumpa adalah orang putih, orang yang buat putih.
Ya. Untuk mengira kuasa, formula kuasa adalah kesinambungan daripada formula kerja. Kasih seperti beginilah. Gitu. F darab S merujuk kepada kerja, I merujuk kepada masa, P merujuk kepada kuasa. Dia bersambung dan kamu ingat bila XZ, ingat dia daripada kerja dulu baru pergi kuasa. Jangan tiba-tiba daripada kuasa pergi kerja. Boleh juga sekiranya ini oke, kamu ada belajar ketika kita akan buat kita akan buat pengiraan sebagai contoh. Dia sudah bagi begini. Dia sudah bagi kuasa sama dengan berapa? Bagilah kuasa sama dengan 800 W watt. Kerja sama dengan kerja sama dengan berapa? Bagilah 150 joule. Sekarang dia minta berapa massa? Dia tidak bagi massa. Dia minta suruh cari massa. Massa yang diperlukan untuk mendapatkan kuasa sebanyak 800 watt. Oh, stresnya tuh. Oke, sekarang kita cuma gerakkan saja. Bahagi pergi kanan jadi apa? Darab. Jangan. Itu kalau darab di sebelah jadi bahagi. Oke, kerja adalah berapa? Kerja 150. Kuasa 800. Berapa orang kira? Tapi kalau punya 150 bagi 800, kamu habis 19 bagi 80 saja. 4 kosong poin. Ambil 2 titik perpuluhan. Kalau ada 4, ambil 2 titik perpuluhan. 0.1875. Kita ambil 2 titik perpuluhan. 0.1875. Bila begini biasa kita ambil 2 titik perpuluhan, sebab massa kalau kita tulis massa, dia biasanya ada 2 titik perpuluhan, ya kan? Tidak pernah kamu jumpa 60 menit 7.900 saat. Ya. Biasa kalau jumpa 60 menit 70 saat. Ada saat 30 saat. Ya. So kita ambil masa yang terdekat. Ialah ini lebih dari 5. Di sini tambah 1. 0.19 saat. Itu adalah masa yang digunakan ataupun yang kita dapat di sini. Right? Kalau kamu kasih terbalik untuk formula ini, bagi contoh begini. Sekarang kira P. 4 kali
Bang, kunci, bang, tolong. Ada sebelah dalam dua-dua. Dan kalau situ, taruh. Tolong. P sama dengan W bahagi D. Oke, last soalan. P adalah apa? W adalah T adalah simbol bagi T adalah simbol bagi massa mestilah huruf D. Ya, pintar anak sekalian. Tidak betul siswa. Nanti kita komen dalam apa? Dalam diri puasa. Kita ikut. Kepada persilakan. Oke, saya buat untuk kamu juga. Nanti kamu paling rumah tanya dengan kamunya beliau. Kenapa unit puasa kita gunakan apabila kita kamu punya dengar itu berapa puasa untuk kereta biasa ada pakai sisi kan, sisi itu apa maksudnya, tapi biasa kalau mau orang putih kan yang disebut horsepower. Berapa puasa ini 70 horsepower, 90 horsepower kan. Oke, soalnya tadi kenapa kita gunakan unit ukuran itu horsepower HP. Kenapa kita gunakan HP? Horsepower. Kenapa kita gunakan horsepower? Kenapa bukan ulang, kenapa bukan kambing, kenapa bukan monyet? Balapan atau? Betul bang? Kenapa? Kalau dia laju, selain itu, kalau di kamu sudah laju, cinta lagi laju. Ada orang pantas dunia dan di sini. Sebab dulu sebelum kereta kita pakai apa? Kuda. Untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, kita pakai dulu apa? Carriage itu apa namanya? Carriage, no carriage. Ini apa bahasa Inggris? No English. Siapa yang mau English ini? Apa nama? Lagu, Wan. Apa nama itu? Carriage itu. Kereta itu. Kereta itu memerlukan berapa kuda untuk menarik? 4. Supaya dia boleh bergerak. Kadang 2, kadang 4 kan? Ya kadang 1 kalau kuda itu tinggal tidur. Jadi, sekarang just imagine. Ini kereta. Ya, tidak tahu lagi kereta siapa. Dia bagi ikat sini sebagai contoh, ini kereta kancil. Dia bagi ikat sini, kita perlu proton lah. LMST yang barat, yang lama itu, Mira, masuk benar. Kita perlu berapa puasa kuda kamu mau? Ada, mungkin bergerak. Logically speaking, yang lebih memerlukan lebih 660 horsepower. Ya, kenapa? Sebentar. Sudah pagi-pagi yang udah datang. Yes. Iya. Sebentar ya.
teruskan jalan. Just bayangkan tenaga yang just bayangkan sama. Tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kereta Volkswagen Smaida ini 600 horsepower. 600 horsepower itu merujuk kepada 600 ekor kuda. Untuk masih gerak ini kereta. Bayangkan kan kereta Smaida itu boleh bergerak dengan kelajuan 600 kuda. 600 kuda gerak. Satu kuda berapa lagi dia? Kali dengan 600, begitulah laju kereta Volkswagen Smaida. Go on ke sini sekarang 88 menit. Go on, start jamnya satu kali dah. 89 menit sampai KKL lah. Apa tidak? Oke. Ada sholat berkenaan dengan puasa dan kerja. Anak-anak sekalian ada? Ada. Jarang. Ya. Oke, sekarang bagi kepada dua kumpulan. Sekarang pada waktu orang dalam kita kelas. Kita kelas. Oke, kita kelas. Berkurang semua. Berkurang semua. Dua. 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
2, 11. Asik, cepat. Satu tim 11 orang. Cepat. Cepat, cukup bagi kamu. Cukup kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Laju anak-anak. Mau habis sudah masuk dulu. 6, 7, 8. Woi, asik. Kamu di mana? Kalau enggak, cukup kasih asing enggak begini di tengah. Gampang. Oh. Cepat. Cepat. Oke. Boleh kamu satu kumpulan dengan siapa kamu mau, tapi satu pindah dekat sini. Berdiri pun enggak apa. Ini semua ini. Tidak. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kamu kan? Jatuh. Yang kamu 4 orang, 5 orang. Oh, di sini kan? Oke, kamu 11 orang pindah sana. Yang lain teman pindah sini. Ayo bikin. Kalau kamu mau masih main. Ya ada juri. Mau buku apa? Open book. Yang lain di sini sebelah. 11 lagi di sini. Oke, tim satu apa nama tim? Satu apa nama? Kau punya apa nama? Ya, HP. Kamu? What? Nah, lagi. What adalah tim 2, ini adalah tim 1. Pilih satu orang. Pilih satu orang untuk kasih gerak nih. Kamu pilih satu orang. Apa nih? Sudah ada 2 game. Cepatlah. Tim what? Cepatlah. Satu orang.
1, 2, otomatikal lagi yang 1. Kalau dia sudah dibaca dalam 1, 2, 3, 4. Sini. Oke. Oke, sekarang kita buat tim 2 dulu. Buat. Oke. Kamu masa dia menjawab. Dia menjawab, kamu diam. Tapi masa kamu menjawab, semua kamu kena kerjasama untuk cari jawaban yang dekat sini. Dan suruh dia pilih. Siapa menang ada hadiah. Tengok ada hadiah. Mana inilah tangkarang juga. Right? Main. 11 kan? Kalau 11 50 guys. Udah yang bawah bilang enggak sebab menang lah. Oke. Dan yang ada masa banget. Jadi tapi mesti kena. Kalau gitu itu lah. Kalau betul. Right. Siap. 1, 2, 3, lah. Stres. Allah. Satu guys. Sudah dapat baca jalan cepat. Sebab bila ini kedua. Oke, apa? Kamu ada buku kan? Kamu ada buku, bacalah buku itu ada di dalam buku. Tengok masak juga, kamu ada masak sudah di atas. Ada 10 soalan di sini. Dalam buku. Ini apa yang kamu akan belajar untuk slide ke depan. 7.2, 7.2, 7.2. Tinggal 20 tulisan. Apa? Antam. Dikerjakan. Woi. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Menang. Oke, untuk tulisan apa? 56. Alhamdulillah. Cek dari 7.2. Ya, kalau lagi duduk sini. Sekarang giliran Jongman. 1, 2, 3, start. Kamu anu jawab ini kan? Saya. Wih. Buku ada 7.2. 48 saat. Ada di sini. Betul. Mana satu? Enggak. Ci.
Kalah. Nanti next game mau buat lagi yang terbaik. Ada satu game lagi, oke? Satu per dua, MB bahagi dua. P sama dengan W bahagi T. Itu formula apa? M. Ini. Ah, Ciko. Ih. 14, 13. Kita kalau. Berapa ada lagi yang kedua? Ya, kenapa? 1 Newton menggerakkan objek sepanjang 1 meter. Apa itu? Oke. 9. Kedua FX. Ini apa? Hati dikit. Ya, dilanjut. Sudah dalam 1 saat. Tok. W sama dengan F darab S. Apa tuh? Buat kerja kah? Hasil darab daya dan sasaran. Kenapa? Belum dia jawab. F itu apa? Daya, S itu sasaran. Ini formula kerja. Ini apa? Ini apa? Masa ko kerja? Tidak puasa Isabel. Ini formula puasa. Versus 56. Ini apa? Menu noodle. Bukannya? Belum. Tinggal 10 menit lagi. Cepat kan? Oke, buat sini. Siapa lagi apa? Mau ganti dia? Mau? Mau ganti kah? Mau sama aja? Cepat. Tinggal 8 menit lagi. Apa dia di situ dah? Tolong dia jawaban.
hubungan antara kerja yang dilakukan apa? Jawabannya adalah antara yang ini. Ini tidak masak, tapi ada nyawa. Kamu start balik pulang. Kalau nggak tadi kan? Alah, kenapa jawaban dia? Oke, start balik. 1, 2. Tolong dijawab. Pilihan jawaban itu ada di warna-warni dan kamu langgar. Kamu lihat betul. Kamu rasa betul langgar. Di sini daya 2500, sesaran 4 meter. Berapa? Wow. Mobil lagi adalah W sama dengan Fs. Berapa? Sebutlah berapa? Jupen 2. Kalau cerita begini bos, mesti laju kan? Sama-sama aja itu, sama aja itu. Ini tadi yang cikgu buat dekat sini seolah jadi bawah. Masa ada 51 soalan lah. 10 lah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah sudah. Oke, soalan seterusnya. 1, 2, 3. Kamu sudah kira tadi kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah aja. Langkah aja. Saya habis masalah langkah aja. Langkah aja. Kenapa soalan dia itu aja? Itu soalan dia kan kamu bisa jawab. 45. Setelah punya kelas pertama buat game. Sudah 6 menit. Mau sambung kelas seterusnya Mas, sekarang bisa habis. Kasih deh. Coba, tinggal 6 menit. Oke. Tolong ya. Ini 1, 2, 3 aja. Kalau seri, kamu semua akan belajar. Nih, kita silang apa nih? Silang saya. Iya. Coba, bukan.
bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Langgar aja. Langgar aja. Hah? Jalan. Satu. Kita sambung seterusnya lah. Ada satu laut lagi. Sekarang mau seri. Ya, satu kan juga benar. Satu kan juga benar. Satu. Yang dua kan juga benar. Next game last. Kamu ada apa? Kita seorang aja yang tadi. Game 98. 98 bisa. Bisa kan? Teman-teman kan? Alright. Kumpul yang mobil. Ada. Basican. Oke, kalau kamu belum siap, silakan tunggu sehingga akhir hari ini. Akhir hari ini macam mana? Nah, jauh.